Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami berada di Impian Sarjana Golf and Country Club Kajang. Kita orang kat sini tengah panas terik ni untuk apa? Sebab Suzuki panggil kita orang untuk test 3 model terbaru daripada diorang, iaitu Raider R150 Fi, JSX-R 150 dan juga JSX-S 150. So kita akan test ketiga-tiga motor. Tapi sayangnya jalan tu kebanyakannya highway. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. So saya akan mulakan Raider. Alright, jadi lepas ni kita sambung terus ride atas motor. Jom. Kita atas Suzuki Raider R150 Fi. Saya agak besar lah untuk motor ni. Sebab berat saya 88 kilo, tinggi 175 cm. Jadi untuk motor ni rasa macam saya agak besar. Rasa macam King Kong duduk atas motor ni. Tapi walaupun motor ni rasa kecil untuk saya, tapi tempat duduk dia sebenarnya agak selesa. Iaitu yang first impression lah. Tempat duduk tu rasa agak selesa. Engine 147.3cc, single cylinder yang menghasilkan sekitar 18 horsepower dan juga 14, tak silap saya, Nm torque dia. Okey. Dan korang pun dah tahu, seperti yang saya dah terangkan dalam video launching sebelum ni, ini merupakan underbone yang paling berkuasa dalam segmen dia. Sebab kalau nak bandingkan dengan model RSX iaitu 15 horsepower, Super pun sekitar 15 horsepower juga. Jadi Raider ni paling berkuasa lah, 18 horsepower. So tangki 4 liter. So dia mungkin agak kecil berbanding dengan dia mungkin agak kecil nak banding dengan model-model lain. Tapi menurut Suzuki Malaysia, Suzuki Jepun telah mengadakan ujian terhadap model Raider ni. Dan diorang bawa tak melebihi 4000 RPM. Jadi diorang berjaya, fuel consumption tu diorang berjaya dapat 50 km bagi setiap 1 liter. So basically secara kasarnya boleh dapat lah 200 km sekali tangki penuh. Cumanya macam saya cakap, diorang bawa tak lebih 4000 km. Maksudnya diorang bawa dengan sangat berhati-hati, tak laju. Okay, jadi kalau korang ulas atau perah lebih lagi motor ni, of course lah, saya rasa kalau ikut kelajuan had di Malaysia ni, 4 liter tu 16-17 km, InsyaAllah dah boleh sampai, tak ada masalah. Tapi betul lah, saya rasa perbandingan antara belang dengan Raider R150 ni, dia punya ergonomik dia lebih selesa lah untuk saya. Yang berbadan besar ni dan berat ni. So saya rasa lebih selesa lah.
handling pada saya masih lagi sama, sebab Suzuki Malaysia pun explain yang dia punya turning angle, turning radius pun masih lagi 45 darjah. Jadi pada saya handling belang dengan Raider R150 ni masih lagi sama. Yelah, kita tahu belang ni memang Raider R150 atau belang sebelum ni memang sebuah motosikal Kapcai atau underbone yang bukan saja berkuasa, malah sangat-sangat ringan, sebab berat dia hanyalah 109 kg. So memang teramatlah ringan. Jadi memang tak ada masalah untuk siapa-siapa pun nak guna motor ni sebagai kegunaan harian. Saya tak nak cerita detail sangat pasal spek, sebab saya dah explain dalam video sewaktu pelancaran model ni. Jadi cuma saya nak kongsikan dia punya riding experience lah, lebih kurang. Okay, gear change sangat smooth. Saya tak ada rasa lagging power. Pick up gear 3 sangat-sangat mantap. Macam otai-otai pemotoran depan kita ni, kita ada GSX-S 150 dan juga GSX-R 150, yang mana kita akan uji kedua-duanya sekali selepas ni. Alright, so harga dia bagi model Raider ni, harga dia 7,000. Okey, 7,300 tak silap saya, atau lebih sikit pada tu. Pada saya memang sangat value, sebab kalau dibandingkan dengan dua jenama lain Y dan H, yang mana harga dia jauh lebih tinggi, dan apatah lagi bila pergi kedai harga dia lain kan. Jadi Raider ni sebenarnya satu tawaran yang sangat-sangat bervalue daripada Suzuki Malaysia lah. Dan mungkin ada yang berpendapat, okey, motor ni lebih sesuai untuk badan kecil. Yes, kalau tanya saya, memang saya rasa motor ni lebih sesuai untuk yang badan kurus dan rendah. Kalau tinggi macam saya ni, saya rasa macam saya bawa ni, saya rasa selesa, saya rasa tak ada apa, okey je. Tapi saya rasa kalau ambil gambar, nampak kurang enak lah macam tu. Tapi saya surprise sebenarnya, selesa ni. Riding ergonomic dia, tempat duduk dia sangat-sangat selesa. Cuma yelah, kita bukan nak test jauh, kita cuma akan bawa selama untuk beberapa puluh kilometer je, lepas tu kita akan tukar motor. Jadi kalau ride jauh, of course lah, kita mungkin akan terasa sikit lah dia punya kesengalan di punggung tu. So sekarang kita akan jump atas GSX-R 150. Oh, cantik sebenarnya GSX-R ni. Tapi kalau tengokkan sekali limbas, saya rasa dia punya kedudukan dia, riding ergonomic dia tak terlalu agresif macam Yamaha R15. So tapi tak apa, kita lompat naik dan baru kita rasa. Okay, so sekarang kita atas GSX-R 150. Macam-macam. So sekarang kita berada atas GSX-R 150. Ini merupakan model seterusnya bagi Suzuki Malaysia, bagi segmen 150cc. Okay, so macam saya cakap di awal video lah, memang lepas duduk, impression pertama saya, motor ni tak se-agresif Yamaha R15. Maksud saya dari segi dia punya ergonomik lah, cara duduk dan sebagainya. So sama seperti Raider, motor ni juga datang dengan enjin 147.3cc single cylinder double overhead cam, dan berbanding Raider yang menghasilkan 18 horsepower, GSX-R 150 ni menghasilkan 19 horsepower dan 14 Nm torque, sekitar 14-15 Nm torque lah. Okay, so berbanding Raider dengan turning radius dia 45 darjah, motor ni datang dengan turning radius 35 darjah. So sedikit kecil sebabkan dia ada fairing, jadi dah dijangka lah yang tu. Tapi sedap bro motor ni, because dia tak terlalu agresif. Jadi
nak bawa tu memang sedap. Dan saya rasa dengan adanya fairing ni, motor ni jauh lebih stabil pada high speed. Lebih 125 tu dia sangat-sangat stable dengan adanya kehadiran fairing tu berbanding dengan radio tadi. Tapi radio tadi handling dia memang rasa sangat-sangat sedap lah. So kita try. Tempat duduk, RPM limiter dah nyala. Oh, memang best lah motor ni. Seperti rider tadi, saya rasa tempat duduk JSX 150 ni pun sangat selesa. Saya tak boleh nak recall R15 punya tempat duduk, tapi saya rasa yang ni lebih selesa rasanya. Suspension wise, okay, so dia pakai telescopic fork depan, bukan upside down. Pada saya memadai lah, sebab dia punya dia serap hentakan tu dengan sangat baik. Tapi yelah, nak tukar USB fork tu korang boleh pandai sendiri lah kat luar sana, benda boleh buat. Tapi overall rider ergonomic dia saya suka. Dia punya clip-on handlebar ni saya rasa tak terlalu ke bawah sangat, tak terlalu agresif, tak terlalu sporty. So dia punya overall menunggang tu memang sangat-sangat layan lah. Dan dia punya handle ni memang agak basic lah. Kita ada kill switch, kita ada hazard light, kita ada engine ignition, high beam, low beam, signal, kiri kanan, horn. So berbanding dengan radio tadi, okay, motor ni datang dengan keyless ignition. So dia tak pakai kunci, dia pakai sistem smart key yang mana korang boleh pulas tombol yang nampak macam tombol dekat seperti apa, mesin basuh kat rumah tu lah, macam tu lah lebih kurang. But overall saya suka design dia. Memang kita nak cakap lah, sebab daripada hari pelancaran lagi saya memang suka design dia. Yang saya bawa ni warna merah, dan yang saya paling suka yang warna biru kat depan tu, sebab dia nampak warna dia Suzuki X-Star, memang cantik. So saya nak enjoy bawa motor ni, sebab lepas ni kita ada sebuah lagi motor untuk ditest, itu GXXS 150. Dan selepas tu saya akan kongsilah rumusan saya mengenai ketiga-tiga model ni. Okay, jom. Jadi sempatlah juga pusing dengan GXXR 150 ni masuk pekan Mantid tadi. Adalah sedikit corner ringan. Memang handling GXXR 150 ni memang sangat-sangat baik. Saya rasa motor ni memang sesuai lah untuk beginner atau rider-rider yang nak cuba bawa motor full fairing, nak practice, nak cari motor yang untuk belajar di track. Okay, saya rasa GXXR 150 ni memang satu permulaan yang baik lah. Handling baik, cengkaman baik, dia boleh lean dengan cukup baik. Tayar datang dengan tayar IRC, walaupun yang RC tu tak berapa, tapi cukup bagus lah untuk korang belajar bawa motor yang full fairing macam ni. So macam saya cakap tadi, lepas ni kita akan beralih ke GXXS 150. Dan kita akan rasa lah apa perbezaan ketara berbanding model naked dengan model full fairing ni, yang berkongsi enjin yang sama. Alright, so sebelum kita start ride tu, explain sikit lah. Okay,
So dia punya engine masih lagi 147.3cc, satu silinder, double overhead cam yang menjana sekitar 19 horsepower dan 14 Nm torque. Okay, so sama juga macam JXR, kita ada telescopic fork, pedal disc, axial caliper single, mesin caliper belakang single juga. Body dimension dia tak jauh beza dengan JXR. Tangki pun sama, tak silap saya dalam 11 liter tak silap saya. Okay. Lampu LED depan belakang digital LCD, cuma beza JXR datang dengan keyless system, yang ni masih lagi dengan kunci. Okay. Alright, so apa lagi yang kita boleh explain? Design wise simple, nampak menarik, nampak cantik sebab dia mengekalkan lampu ikonik Gixxer kat depan tu, sama macam JXR. Macam saya cakap, warna biru ni memang nampak lebih cantik lah pada semua model. Okay, so kita dah test Rider, kita dah test Gixxer. So sekarang JXR 150 pula. So kita sekarang berada atas GXXS 150. Okay, dari input rakan media yang dah tunggang motor ni tadi, dia orang kata motor ni tak berapa nak best. Sebabnya agak slow satu, dan kedua dia bila kelajuan cecah 130 km sejam, handlebar tu dah mula berasa di awang-awangan. So kita check betul ke tidak benda tu. So kita dah gear 6, pick up okay, not bad. Lebih kurang JXR 150 tadi sebab engine yang sama. Okay, cuma yang ergonomik dengan aerodynamic dia mungkin agak terjejas sedikit berbanding JXR 150 yang full fairing. Sebab yang ni model naked, jadi rintangan angin tu lebih terasa lah. Benda lain spek tetap sama. Okay, so 1-2 RPM limiter dah nyala, dah blinking. So 17, 128, 129, 130, 131, 132, 134 berdiri tegak, 135, 136 tunduk, 137. Okay, 137 setakat yang saya dapat lah. Dengan perlu diingatkan, berat saya 88 kilo, tinggi 175 kg. Jadi kalau korang ringan, saya rasa 14 tak ada masalah motor ni. Okey, keselesaan. Sebab saya kalau when it comes to motor, memang saya akan cari benda utama adalah comfort. Selesa ke tak motor ni. Pada saya, selesa berbanding dengan Raider dengan JXR 150 tadi, of course sebab dia naked, JXR 150 ni lebih selesa lah. Cumanya seat dia tu saya rasa macam agak keras. Untuk long distance riding mungkin akan rasa sedikit kesengalan sikit kat bawah tu. Okay, memang angin memang rasa habis lah. Okay, sama lebih kurang macam Raider tadi, cuma beza sebab Raider tu ringan kan, jadi sedap lagi nak bawa. Okay, so kalau saya bandingkan setakat ni first impression dengan JXR 150, saya lebih suka JXR 150 tu. Sebabnya walaupun dia punya ergonomik dia lebih agresif, lebih sporty, lebih attacking berbanding JXR 150 ni, tapi entah, saya rasa lagi best lah atas motor tu. Yang ni nak maintain 1.3 pun agak struggle. Tadi pada R150 tu memang tak ada masalah. Pada saya, daripada ketiga-tiga model ni, saya rasa saya paling berkenan Raider dengan Gixxer 150. Okay, yang macam kat sebelah saya ni, yang S150 ni macam merasa kurang sengat lah. Lu sendiri mau ingat lah.
1-2 dah RPM limiter dah blinking. Aduh. Yelah, macam saya faham ya, sebuah motosikal naked ni sememangnya lebih ideal untuk kegunaan urban riding dalam kawasan bandar dan sebagainya. Jadi untuk highway speed tu dia memang agak kurang lah sikit kan. Tapi pada saya akan pilih Raider atau GXR 150. Sebabnya kalau saya nakkan motosikal kegunaan harian, saya akan pilih Raider. Kalau saya nak sesuatu yang lebih sporty, saya akan pilih GXR 150 tu. GXR 150 ni saya agak berbelah bagi. Saya duduk je tadi rasa macam alah, kurang sikit lah. Tapi riding wise, pengalaman menunggang dia sedap. Handling pun cukup baik. Handle dia, turning radius dia lebih besar daripada GXR 150. So itulah yang saya boleh kongsikan sedikit mengenai GXR 150. Saya sebenarnya nanti nak review motor ni, sebabnya ramai yang di Motor Melaya yang komen nak tahu apa feedback atau apa pendapat kami mengenai GXR 150 ni. So bagi menjawab persoalan korang, first impression, motor ni design wise cantik, sesuatu yang berlainan daripada apa yang ditawarkan dalam market sekarang ni. Okay, pemilihan warna Suzuki X-Star ni memang kena, memang ngam. Rekaan baik, livery, tune. Okay, so keselesaan, nombor 2 keselesaan, saya rasa agak selesa. Cumanya tempat duduk tu saya rasa agak keras. Tempat letak kaki, footpack ni, kedudukan dia pada saya okey, tak ada masalah. Dan seterusnya power engine. Okey, macam saya cakap tadi, saya rasa GXR 150 dengan Raider tu power delivery dia lebih sedap. Pick up dia macam lebih baik. Yang ini meter cas 123, RPM limiter dah menyala macam orang gila. Waktu tunduk tadi pun saya cuma dapat 137. Itu pun tunduk lah, tegak 133. Boleh ingatkan berat saya dan tinggi saya. Berada kat depan saya ni, daripada Bandar Laju ni, GXR 150 ni, pada saya memang GXR ni nampak cantik lah. Cantik, pick up nice. Saya cas 15 lebih, tak ada masalah. Jadi kita orang dah selesai test ride 3 biji model terbaru Suzuki Malaysia, iaitu macam saya cakap tadi, Raider, kita ada GXR 150, kita juga ada GXS 150. Jadi selepas dah test ride ketiga-tiga model, saya punya favourite saya rasa Raider dengan GXR 150. GXS 150 yang kat belakang saya ni, saya rasa dia macam kurang power sikit. Dia punya tu tak ada. Tapi GXR 150 dengan Raider memang power delivery the best. Bukan setakat power delivery, riding ergonomics, dia punya comfort level memang paling best antara ketiga-tiga model. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, model mana yang saya akan pilih, saya akan ambil Raider. Sebab apa? Okay, saya mungkin agak tinggi dan berat untuk motor ni, tapi saya duduk atas motor tu saya rasa selesa. Saya rasa power dia memang cukup, power delivery dia memang best. Tapi kalau korang nakkan sesuatu yang lebih sporty, lebih agresif, saya memang recommend GXR 150 ni. Tapi saya lebih recommend pilihan warna biru ni, sebab dia dapat livery Suzuki X-Star. Jadi itu je lah rumusan yang saya boleh berikan mengenai ketiga-tiga model ni. Tapi jangan risau, kita orang akan bawakan review yang lebih mendalam, sebab
Suzuki Malaysia akan bagi setiap satu model ni untuk kita orang uji lepas raya nanti. Okay, so dan tu yang saya akan explain lebih lanjut lah, apa yang best, apa yang tak best pasal KT3 model ni. Tapi buat masa ni, inilah dia Suzuki Raider R150 Fi, Suzuki GXX-R 150 dan juga Suzuki GXX-S 150. Berbuih mula nak sebut. Jadi itu saja. Assalamualaikum.